Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Seperti biasa, Kak Iza daripada Izamu Oleh Setiawan. Okey, Kak Iza buat live nak beritahu kelebihan kita nak merawat masalah masalah usus, masalah kecil manis, masalah darah tinggi. Okey. So yang mana mengikuti, Kak Iza kan terima kasih. Alhamdulillah. Sekejap lagi kita mula ya. Seperti biasa Kak Iza sebelum nak start live ataupun sehari 2 kali Kak Iza mesti pakai Examo. Ni Examo. Examo ni kan memang Kak Iza sambil-sambil Kak Iza tunggu tunggu orang masuk tu sekejap lagi. Kak Iza nak cerita sikit tentang Examo. Examo ni kan Kak Iza makan dah lama dah, daripada tahun 2005 lagi. Dah bagi kat anak, Kak Iza sendiri makan. Alhamdulillah rasa badan memang tak letih, tak lesu dan lebih fokus dan lebih kita merangsang, kita punya ingatan kita kuat, merangsang bagi kita minat, fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang biasa makan Examo, alhamdulillah teruskan. Jangan stop, sangat bagus untuk otak, untuk orang dewasa ataupun kanak-kanak ataupun baby. Teruskan, jangan stop, sangat bagus. Dia akan membantu kita, minda kita. InsyaAllah bila kita makan Examo ni kan dia memberi kita macam positif. Apa kita nak buat tu positif, tak ada yang negatif. Itu bagus. Kadang-kadang perasan tak? Kadang-kadang kita cakap kat anak kita, pergilah kedai, malas nak pergi, tunggulah sekejap, nantilah. Perasan tak? Kan? Jadi bila kita makan Examo ni, dia bagi positif tu, maksudnya kita pergi kedai, okey, kita macam tu, okey, pergi beli ni, okey, beli apa, macam tu lah. Dia sangat bagus tau. Dia merangsang kerajinan, rangsang minat kita, bagi kreativiti, bagi fokus, dan bagi kita orang yang malas sangat bagus, orang yang pelupa memang bagus. Okey, jadi itu kelebihan Examo. Okey, Kak Iza nak mula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil kerja Kak Iza daripada Izamu Oleh Setiawan. Okey, kedai Kak Iza di sebelah Pasar Raya Ekonsel Setiawan dan cabangnya Seri Iskandar. Yang baru menonton ataupun tengok live Kak Iza ni, teruskan, dan kalau ada kawan-kawan tolong like dan share. Semoga sedikit manfaat ni kita berkongsi bersama. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati, Allah memberi kemudahan pada kita, asbab kita share ilmu yang bermanfaat tu pada orang lain. Okey. Sebelum tu Kak Iza dah beritahu kan, Kak Iza boleh ataupun tahu ataupun belajar diagnos tapak tangan untuk melihat masalah seseorang, ada masalah ke tak ada masalah. Maksud macam tu lah. Kak Iza belajar melalui asas 5 jari ni, kita boleh tahu masalah seseorang, dia ada kecil manis ke, darah tinggi ke, kolesterol ke, sis ke, hormon ke, fibroid ke. Kak Iza boleh tahu. InsyaAllah itu Allah anugerahkan, atau pemahaman yang Kak Iza belajar, Allah anugerahkan pemahaman tu dapat Kak Iza serap pembelajaran untuk share kepada anda semua. Okey. Jadi sebelum ni Kak Iza dah beritahu asas 5 jari, macam mana kita nak tahu masalah kita di peringkat awal. Ini bukan telik, tapi ini adalah pembelajaran cara Yunani, dan Kak Iza belajar daripada ustaz ataupun sifu Kak Iza. Ya. Kak Iza belajar pada tahun 2017, 16, 17, 18. Okey. Lepas tu sekarang ni sejak 2021 kita tak pergi belajar sebab PKP, tapi Kak Iza masih masih belajar. Cuma kalau dulu bila customer datang ke kedai walk in, Kak Iza boleh diagnose mereka apa masalah mereka, Kak Iza boleh tahu dan Kak Iza boleh suggestkan macam mana kita nak rawat. Tapi disebabkan PKP sekarang ni kita tak boleh,
Jadi susah Kak Iza nak share, tapi Kak Iza tak nak ilmu tu simpan. Kak Iza nak share kepada anda semua yang ada family, ada anak, ada suami dan ada isteri. Boleh tengok tangan anak kita ataupun suami kita ataupun kita, okey, apa masalah mereka, okey. Okey, kelebihan ni Allah bagikan, alhamdulillah, dan Kak Iza banyak cek dari customer yang ada masalah, alhamdulillah mudah kita nak bantu, okey. Kak Iza nak bantu anda semua yang duduk kat rumah, yang tak boleh buat apa, kan ni PKP, nak keluar pun mungkin seorang dua orang, tak boleh keluar beramai-ramai. Jadi gunakan peluang ini untuk mendengar. Kak Iza nak bagi info untuk anda semua macam mana kita nak tahu masalah kita. Okey, asas 5 jari ni kita boleh tahu ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari manis ni kita boleh tahu masalah apa yang kita alami ataupun parent kita. Okey. Okey, contohnya apa masalah ibu jari ni? Ibu jari untuk apa kita nak tahu masalah ataupun masalah lebih kepada apa? Okey. Dah kita betulkan sekejap. Okey, ibu jari ni lebih kepada masalah usus besar. Usus besar dan masalah sembelit ibu jari kita. Manakala jari telunjuk adalah lebih kepada usus kecil. Dia melibatkan sembelit juga, tapi dia lebih banyak kepada masalah perkencingan. Okey, jari telunjuk hantu kita panggil. Jari hantu jari tengah. Jari tengah adalah lebih kepada masalah jantung. Kita boleh cek melalui jari tengah dan lebih fokus untuk orang yang ada masalah jantung, kita boleh tengok kat jari tengah ni. Manakala jari manis ni adalah jari imuniti. Imuniti kita pun ataupun kita panggil antibody. Antibody. Dan jari kelingking ataupun jari anak ni lebih kepada bahagian rahim dan tulang belakang. Dan tulang belakang. Okey, itu cara ringkasnya. Cara ringkasnya kita nak tahu. Jika masalah usus ni, kita lebih kepada ibu jari, usus, buang air besar tak lancar, buang air besar macam sikit-sikit kecil, ataupun kita panggil buat air besar macam, senang cakap lah, kita beritahu macam najis kita macam tai kambing. Najis kita yang duduk dalam bilik air lama, nak susah nak buang, maksudnya kita kena lama baru boleh buang, itu pun kena paksa. Itu masalah usus besar ibu jari kita. Maksudnya kena lihat melalui ibu jari kita, kita tahu dia ada masalah apa. Jadi orang yang ada masalah sembelit ni tolong jaga, sangat-sangat bahaya. Dia boleh menjadikan seseorang itu boleh jadi buasir dan akan berak berdarah, dan dia akan keluar dia punya buasir tu, dan boleh jadi ulcer usus juga. Jadi kanser usus boleh jadi juga kalau kita biarkan, disebabkan faktornya kita tak cukup minum air, dan zat besi, mineral, vitamin tak cukup, fiber pun tak cukup dalam badan kita. Jadi dia akan mengganggu pada sistem penghadaman ataupun sistem pencernaan, dia akan mengganggu. Itu ibu jari lebih kurang. Biasa orang datang jumpa Kak Iza akan cek. Okey. Kalau PKP ni Kak Iza tak cek lah, sebab kita nak jaga SOP, kita tak nak benda tu ada masalah kan. Okey, kedua jari ibu jari ini Kak Iza repeat saja yang Kak Iza cerita yang dulu, mungkin ramai yang tak tahu dan mungkin ramai yang baru mengikuti. Okey, jari telunjuk kita, nampak telunjuk ni, jari telunjuk ini melibatkan usus kecil. Kalau jari telunjuk kita tu ada bengkok sikit, macam mana nak tunjuk bengkok ini contohlah, ini jari kita tapi dia macam ada bengkok sikit, itu menandakan seseorang itu ada masalah bahagian perkencingan. Dia melibatkan sembelit juga, tapi lebih kepada bahagian kencing tak lawas, kencing tahan, kencing sakit, kencing panas, kencing berdarah, kencing tak tos, macam tu dah. Ada melibatkan kencing. Masalah kencing tu dia akan melibatkan ginjal kita dengan buah pinggang kita. So kita kena hati-hati, kena tahu. Kalau orang yang dalam masalah kencing tak lawas tu, maknanya dia ada masalah ginjal lah, masalah ginjal, ke arah ginjal. Jadi mungkin kencing kotor tu pun dia bahaya juga, dia akan melibatkan ginjal, ataupun kencing apa berbuih. Ni kan apa dia ada masalah lebih kepada ginjal. Okey, itu untuk jari telunjuk. Manakala untuk jari hantu, okey, dulu Kak Iza pernah cakap
Macam ni kita nak tahu masalah jari tengah ni adalah jari jantung, lebih fokus kepada nak tahu masalah jantung. Okey, contohnya kalau tengok macam ni jari Kak Izzah ni, okey. Jari Kak Izzah ni nampak ni. Okey, sekiranya senang nak tunjuk macam ni ya. Sekiranya jari tengah, dua-dua jari tengah ni, yang jari tengah ni contohlah Kak Izzah nak tunjuk, dia bengkok ke kanan. Bengkok ke kanan, yang ni bengkok ke kiri. Macam itulah lebih kurang, sebab tak boleh nak tunjuk jari. Itu menandakan anda ada masalah pembuluh jantung juga. Mungkin pembuluh jantung anda tersumbat, ataupun mungkin ada masalah lemak yang banyak di bahagian saluran jantung ataupun itinerary kita. Okey, dia akan mengganggu jantung kita. Maknanya dia akan mengganggu kita punya masalah pernafasan ataupun jantung kita lah. Kita akan rasa penat, cepat letih, cepat lesu, kita rasa berdebar-debar, kita rasa sakit urat belikat sini ya, sakit urat belikat sini. Dan bila kita kebas-kebas, kita akan rasa kebas-kebas. Dan apabila kita tidur, kadang-kadang kita rasa nafas kita tak stabil. Itu menyebabkan masalah jantung lah. Kita takut kolesterol terlalu tinggi, dia akan menyebabkan masalah jantung kita. Okey. Jadi biasanya kes macam tu dia tak kira tua muda ya. Sekarang ni, zaman sekarang ni tak kira tua muda. Kadang muda pun datang jumpa Kak Izzah, dia tengok, Allah kesian. Bila dia tunjuk tapak tangan dia Kak Izzah nampak Allahu Akbar. Muda lagi tapi dah ada simptom. Simptom tu ya. Okey, itu adalah jari ni, jari tengah dia bengkok sikit, dia bengkok ke sini. Dia macam bengkok lah. Sebab tangan nak tunjuk bengkok tu tak boleh nak tunjuk, sebab dia bengkok automatik sendiri semula jadi. Kita sebenarnya lahir, sifat kita semua elok, semua tak ada masalah. Tapi apabila kita mungkin kita salah pemakanan kita tak jaga pemakanan kita tak jaga kesihatan kita, jadi sistem jari kita akan menunjuk bengkok kiri tu menandakan kita ada masalah, sesuatu masalah lah. Kalau jari tengah dia akan melibatkan masalah jantung lah. Kalau jari ibu melibatkan usus besar, macam itulah ya. Okey, untuk masalah rahim ataupun buah pinggang, masalah tulang belakang. Allahu Akbar. Minta maaf ya, tersasu belakang Izzah. Tulang belakang dengan rahim kita lebih fokus ataupun kita boleh tengok bahagian jari manis. Jari anak. Ni jari anak. Jari manis ni immunity. Minta maaf terlajak pula. Okey, cerita tentang jari manis dulu. Jari manis jari orang selalu sarung cincin kan. Jari manis ni melibatkan bahagian immunity kita. Maksudnya bahagian immunity kita tu, kalau imuniti kita rendah, kita boleh nampak dia macam ada sengit sikit. Sengit sikit. Okey. Jadi imuniti seseorang tu rendah ataupun antibody dia tak kuat, dia mudah diserang penyakit. Jadi bila kita tahu benda-benda macam tu, kita boleh baiki diri kita. Okey. Dan jari anak ni lebih kepada rahim dan juga tulang belakang. Jadi bila orang datang jumpa Kak Izzah boleh tahu dia ada masalah head, period, segugut, cyst, fibroid. Kak Izzah boleh tahu masalah remaja ataupun orang dewasa. Okey, dia datang tunjuk Kak Izzah, dia tunjuk tangan je, Kak Izzah tahu, oh ni ada masalah period ni, segugut ni. Ni ada masalah head tak teratur. Oh, head sikit. Oh, ada masalah cyst, fibroid. Itu Kak Izzah boleh tahu. Dan masalah belakang pun Kak Izzah boleh nampak melalui tapak tangan kita dekat tengah ni, tulang belakang ni. Jika seseorang tu pernah operation ataupun pernah jatuh beberapa kali dan melibatkan anggota di belakang kita ataupun punggung kita, bila umur dia 30-an, 40-an, 50-an, nanti dia cepat sakit belakang. Bila duduk lama-lama sikit dia rasa sakit. Dia rasa sakit, dia rasa lenguh, dia rasa macam tak selesa sangat. Itu akan nampak lebih ketara apabila umur dia 40-an atau 50-an nanti. Disebabkan dia terjatuh ataupun dia operation, dia pernah operation. Jadi dia akan mengganggu rahim kita dan tulang belakang. Jadi jika anak-anak kita sekarang ni bila dia terjatuh
ataupun dia blood operation, so kita kena rawat dia. Especially kalau budak-budak kata mama ataupun ayah terjatuh tampak punggung, so kena jaga daripada sekarang. Nanti umur dia 30-an nanti, 40-an nanti, dia lebih sakit dan dia akan mencederakan tulang belakang dia. Itu sangat membahaya. Jadi pengalaman Kak Izzah sendiri, pengalaman lah ni masa Kak Izzah sebelum kahwin dekat kampung, okey. Sebelum kahwin dekat kampung, Kak Izzah selalu jatuh motor, jatuh anak tangga, jatuh pokok, bawa motor telangga pokok pisang dulu lah ya. Lepas tu bila jalan terlicin kan, rumah kita licin, kita terhempak punggung. Berapa 4 kali 5 kali lah rasanya tak agaknya jatuh kerak, semua terhempak punggung ni terhempak. Lepas tu beberapa tahun 5-6 tahun macam tu, Kak Izzah rasa duduk lama-lama sakit belakang, rasa sakit sangat, nak jalan lama-lama rasa sakit. Masa tu Kak Izzah belum kahwin dan selepas kahwin tu, baru kahwin, selepas kahwin tu rasa sakit. Kak Izzah rasa kenapa sakit Kak Izzah pun tak tahu, tak teringat lah benda-benda macam tu. Sampai masa dulu Kak Izzah jumpa seorang bidan, sekarang dah tak ada, dah meninggal. Semoga rohnya berada dalam pilihan Allah SWT. So ni nak cerita saja. Dia lah mengurut Kak Izzah 3 kali, mengurut di belakang, tulang belakang Kak Izzah 3 kali. Alhamdulillah dengan izin Allah. Selepas tu selepas diurut 3 kali tu dengan izin Allah terus sembuh sampai sekarang. Masya Allah, terus sembuh sampai sekarang. Dia kata tulang belakang kita tu dah bengkok sikit dan dah bengkak dan juga masuk angin. Kita dulu tak ada pengalaman semua tu kan. Jadi Kak Izzah nak share, so jangan biarkan. Okey, itu salah satu pengalaman lah. Kak Izzah boleh tahu dia ada masalah tulang belakang ataupun masalah rahim. Kak Izzah cakap tesis ataupun fibroid ataupun period atau segugup. Itu sebab sikit. So Kak Izzah nak beritahu juga, sebelum PKP Kak Izzah banyak jumpa orang kan, customer kan. Kak Izzah cakap kan tadi, Kak Izzah boleh tahu seseorang itu ada masalah kecil manis. Walaupun Kak Izzah tak tengok tangan dia, tapi Kak Izzah boleh tahu dia ada kecil manis. Okey, ilmu ni Kak Izzah belajar daripada guru Kak Izzah. Memang tak tipu, memang betul. Sebab kita belajar ilmu ni yang betul-betul daripada pakar dia, daripada orang yang tepat. Okey, Kak Izzah bila tengok tangan dia pun Kak Izzah boleh nampak kecil manis. Contoh kadang-kadang kita pergi makan nuri kan, nampak saudara mara kan, Kak Izzah salam dengan dia. Bila salam Kak Izzah kata ada kecil manis dah, gula dalam darah ni. Dia macam terkejut, macam mana boleh tahu ni? Dia cakap macam tu. Lepas tu Kak Izzah cakap, saya rasa tapak tangan makcik ni, bila saya pegang tapak tangan, kita salam kan, bila kita salam, kita pegang tapak tangan dia, kita boleh tahu makcik kecil manis. Memang dia kata ya. Itulah kelebihan yang Kak Izzah belajar. Bila kita salam, kita tahu dia ada kecil manis. Sebab Kak Izzah nak info kat sini, nak beritahu macam mana kita nak tahu. Sebenarnya lebih kurang bila kita tengok tapak tangan dia dan kita pegang, bila tapak tangan dia licin, dia macam licin tu macam kita selepas bubur lotion. Itu menandakan kandungan gula dalam darah. Itu satu. Kalau kita salam, kita terasa licin macam dia selepas pakai lotion, itu masalah gula dalam darah ya. Okey, yang kedua, pangkal kuku dia hitam. Sebelum ni Kak Izzah beritahu dah, dia hitam sini dan bawah kuku pun hitam. Dia macam hitam ataupun gelap. Okey, hitam dan gelap, itu menandakan kecil manis lah. Itu 2 simptom yang Kak Izzah boleh share hari ni. Kandungan gula dalam darah. So bila kita tahu keadaan kita macam tu, ataupun kita tengok parent kita keadaannya tu, kita jangan biarkan sampai lagi teruk. So kita kena ambil inisiatif untuk nak merawat. Macam mana nak merawat?
Sebab kalau kita biarkan dia akan lebih mudarat, dan bila terlalu mudarat, terlalu lama, dia mengambil masa kita nak rawat. Jadi itu salah satu yang Kak Izzah nak beritahu. Tapi untuk masalah kita nak tahu macam mana dia kecil manis pula, darah tinggi ataupun uric acid lah, uric acid. Kita nak tahu macam mana dia ada masalah uric acid. Jadi Kak Izzah beritahu senang aja. Bila kita pegang tangan dia, kita nak tahu dia ada uric acid tinggi ke tidak. Selain daripada kita tengok tapak tangan dia, kita boleh tahu dia uric acid tinggi tidak dengan cara pegang. Uric acid tinggi tu maksudnya bila kita biarkan dia boleh mengganggu kita punya buah pinggang. Okey, dia boleh menyumbang kepada gout, dia boleh menjadi arthritis. Dia akan mudah dapat penyakit gout lah. Salah makan dia akan dapat gout dan sakit. Rasa tapak tangan seseorang tu dia kesat dan kasar. Kesat dan kasar. Jadi bila Kak Izzah boleh rasa tapak tangan dia dan juga boleh tengok tapak tangan dia, Kak Izzah cakap kat dia, uric acid tinggi ni. Bukan sekadar tapak tangan je, tapi yang lain pun kena tengok juga kan. Tengok ada bentuk bentuk macam bahasa Rumi 81 ataupun 18 dekat tapak tangan dia tu. Okey. Bila Kak Izzah cakap nanti mudah bila uric acid tinggi, nanti Kak Izzah cakap nanti mudah dapat sakit kaki, sakit lutut, sakit tapak kaki, kita nak jalan pijak lantai pun kita rasa sakit, rasa berdenyut, mudah dapat macam tu Kak Izzah cakap. Tapi bila Kak Izzah cakap betul lah, dia kata memanglah bila jalan dia kat simen sakit, dia kata macam mencekam-cekam. Kalau tidur tu dia kata macam nak bangun tu, Allah, dia kata nak pijak lantai pun takut, terlalu sakit, dia kata tak boleh nak pijak. Okey, sebenarnya makanan yang menyumbang kepada gout ni ataupun menyumbang kepada uric acid tinggi ni dan mudah sakit lutut, sakit sendi dan tapak kaki ialah orang yang suka makan gula putih. Jadi tu Kak Izzah selalu pesan orang yang ada masalah gout, sendi, jangan makan gula putih lagi dah. Kena stop. Sebab gula putih tu adalah racun. Jadi dia adalah penyumbang utama kepada masalah kita tu. Jadi kalau kita tak aware benda-benda macam ni, kita duk makan lah kan. Minum air gula putih, minum kopi gula putih, Milo pun ada gula juga, tapi gula terselindung. Ramai orang tak tahu. Jadi kita kena hati-hati buat macam tu. Okey. Itu dia punya ni lah. Bila keadaan terlalu teruk, dia akan bengkakkan. Bila berlaku bengkakkan tu, itulah dia kacau kita punya saraf, sendi. Nanti kita nak solat pun tak boleh, semua tak boleh kan. Jadi itu yang sangat membahaya. Okay, sebenarnya ada alternatif kita kalau kita nak rawat sebenarnya. Semua penyakit boleh rawat dengan izin Allah, tapi kita kena istiqamah, berusaha. Okay, untuk kita nak rawat masalah macam ni, kita kena kuat semangat. Kita kena tanam dalam semangat kita. Kalau kita sakit kan susah, family kita susah, anak-anak kita susah, suami kita susah, isteri kita susah. Jadi kita kena ambil satu tindakan untuk lawan penyakit tu. Okey. Macam Kak Izzah cakap tadi, orang yang mudah dapat gout ni adalah badan dia terlalu banyak toksik. Uric acid dia tinggi. Jadi dia akan dia akan melemahkan sistem hati kita juga. Kelemahan sistem hati kita juga. Jadi kalau kita biarkan, nanti dia akan berlaku bengkak kepada hati kita dan kita rasa masalah kita memang cepat letih, cepat lesu, tak bertenaga. Dia akan jadi macam tu. Sebab bila mengganggu organ hati kita disebabkan toksin yang terlalu banyak, jadi dia akan mengganggu organ lain pula. Jadi secara tak langsung dia mengganggu sikit demi sikit kalau kita tak merawat daripada sekarang. Jadi kita kena merawat masalah kita. Kita jangan biarkan masalah toksin tu terlalu banyak dalam badan kita. Okay, apa cara kita nak rawat? Cara macam mana kita nak buang toksin? Macam mana? Sebenarnya ada alternatif yang kita boleh ambil dengan berbagai cara.
Tapi Kak Izzah nak beritahu kat sini, orang yang ada masalah gout ataupun toksik ataupun kecil manis, ya, ataupun masalah uric acid tinggi, cuba amalkan produk yang organik, natural dan alami, seperti minyak zaitun. Sebab kalau kita makan ubat tahan sakit saja, dia tak akan hilang selama-lamanya. Dia akan hilang sekejap, lepas tu dia akan baik balik. Lepas tu dia akan jadi sakit balik, dia akan baik balik, sakit balik. Macam tu lah berterusan. Berapa lama kita nak makan? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, berapa lama kita nak makan? Jadi benda tu akan sentiasa ada dalam badan kita dan dia akan mengganggu lain-lain organ. Tetapi apabila kita mengambil produk organik, natural, alami yang tidak mendatangkan sel sampingan, dia akan merawat sel-sel kita, tisu-tisu kita, organ-organ kita. Kita akan bertambah sihat hari ke hari, insya-Allah. Jadi Kak Izzah galakkan, ambillah makan minyak zaitun. Makanlah minyak zaitun, makanlah pati delima, cukatin, apa lagi, madu. Gantikan gula pasir kepada madu. Tolong gantikan gula pasir kepada madu. Sebab gula pasir tidak mendatang apa-apa faedah dalam badan kita kalau kita yang dah ada masalah. Jadi untuk kita nak merawat masalah kita ni, Kak Izzah selalu showkan setiap hari makanlah olive 30 ataupun minyak zaitun olive 30 kali ganda ni. Sangat bagus. Olive 30 ni 30 kali ganda ni dia mempunyai hydroxide 30 kali ganda. Umpama kita makan 30 sudu minyak zaitun biasa, bayangkan extra virgin biasa tu kita makan, tetapi hanya olive ni kita hanya makan 1 sudu besar sahaja. Khasiatnya umpama kita makan 30 sudu minyak zaitun biasa ataupun extra virgin. Okey, itulah hebatnya. Tapi kalau kita yang ada jenis masalah, contoh kecil manis yang kronik, yang lama, yang bertahun-tahun, lama sangat lah boleh cakap, kita nak cepatkan dia, cuba bantu dengan OPU. OPU ni lebih bagus sebab OPU ni 60 kali ganda khasiat dia. Hanya makan 1 sudu teh pagi dan sudu teh malam. Khasiatnya umpama kita makan 10 liter minyak zaitun biasa extra virgin. Itulah hebatnya. Tapi kalau orang yang ada masalah kecil manis, darah tinggi, kolesterol, contoh yang 3 dalam 1 lah, tak berbaloi lah kalau nak makan minyak zaitun saja. Olive ataupun OPU ni tak boleh. Dia tak cukup set ataupun tak cukup sinergi, tak cukup gabungan. So dia mesti kena ambil. Kak Izzah showkan, ambil lah olive ataupun OPU, ambil pati delima juga. Okey, pati delima, dan juga serbuk kayu manis. Ni serbuk kayu manis. Serbuk kayu manis ni sangat bagus. Dan juga cukatin. Ni cukatin. Ni cukatin. Okey, ambil lah 4 barang ni. Setiap hari istiqomah, insya-Allah anda akan boleh dapat rasa khasiatnya. Okey, untuk yang ada masalah kecil manis dah lama sangat, Kak Izzah showkan, jangan lupa ambil serbuk kayu manis. Tetapi bila nak ambil serbuk kayu manis ni, anda kena perlu tahu tau. Sebab 3 golongan orang yang tak boleh makan serbuk kayu manis. Sebelum ni Kak Izzah beritahu 3 orang ataupun 3 golongan yang tak boleh makan serbuk kayu manis ni. Yang pertama, orang yang makan ubat cair darah. Orang yang makan ubat cair darah tak boleh makan serbuk kayu manis lagi dah. Okey. Lagi nombor 2, ibu menyusu tak boleh makan serbuk kayu manis. Ibu hamil tak boleh makan serbuk kayu manis. 3 orang ni atau 3 golongan ni tak boleh makan serbuk kayu manis. Orang yang ambil ubat hospital, ubat klinik, makan ubat cair darah tak boleh. Ibu hamil dan ibu menyusu. Okey. Jadi kena faham, kena tahu, dan jangan main suka hati makan. Okey. Kelebihan serbuk kayu manis ni sebenarnya kalau orang yang ada kecil manis ataupun kolesterol ataupun darah tinggi, insya-Allah bagus lah. Dia boleh merawat gula dalam darah, kolesterol dalam darah kita. Sangat cepat, sangat pantas. Kalau macam olive kita kata tadi, olive 30 kali ganda ni, apabila kita makan dia boleh menembus saluran darah kita ke saraf dan ke brain barrier kita. So dia boleh tembus saluran tu sebab dia adalah molekul yang halus dan unik. Boleh tembus, maknanya hydroxide dia
ataupun dia punya antioksidan dia boleh tembus sebab molekul halus yang unik yang ada dalam tumbuh-tumbuhan dalam minyak zaitun. Itu hebatnya. Okey, yang kedua, minyak zaitun ni, olive-13 ni ataupun OPU ni, olive-13 lah especially, dia mempunyai painkiller organik ataupun dia ada nak cakap apa ni, dia semula jadi ubat tahan sakit. Organik yang semula jadi boleh pengganti ubat tahan sakit. Jadi kalau hospital dia akan bagi painkiller, tapi painkiller banyak tak bagusnya kan. Jadi kita boleh gantikan olive-13 ni, sebab dalam olive-13 ni dia ada olecanthal. Olecanthal dia boleh menahan sakit ataupun dia mempunyai nutrisi sebagai painkiller organik. Kak Izzah nak cakap macam tu. Dia boleh mengurangkan rasa sakit apabila seseorang tu sakit yang amat sangat. Dia boleh mengurangkan rasa sakit dengan cara makan yang betul. InsyaAllah memang dah terbukti. Dan juga sebelum ni Kak Izzah cakap, dia mempunyai 10 kali ganda polyphenol. Polyphenol ni dia maksudnya dia boleh melawan radikal bebas, dia boleh melawan kanser, dia boleh mencegah atau membaiki ataupun menghalang. Jadi itulah kelebihan yang ada dalam minyak zaitun. Okey, hidroksy, polyphenol dan juga olecanthal. Okey, kaya dengan vitamin A, D, E, K. Kaya dengan vitamin. So untuk kulit pun kat sini, untuk rambut pun boleh minyak zaitun, untuk masalah saraf boleh, dan anti radang, anti inflamasi, anti kanser, insya-Allah boleh. Ini kelebihan dalam minyak zaitun. Okey, yang macam kita cakap. Jadi sinergikan dengan pati delima. Kenapa kena sinergi dengan pati delima? Sebab kalau orang ada kecemasan darah tinggi, kolesterol tu, kita galakkan sinergi. Sebab dalam badan kita tak cukup zat besi, vitamin, mineral. Jadi kita kena ambil sumber daripada sumber-sumber buah-buahan, dari sumber-sumber tumbuh-tumbuhan, dari sumber makanan yang organik yang lebih bagus. Contohnya pati delima ni, memang betul-betul pati delima yang tidak dicampur mana-mana pun tambahan pengawet, tak ada pengawet, tak ada gula putih, tak ada pewarna dan tak ada GMO. Okey, ini pati delima. Memang 100% pati delima yang tidak ada pengawet, pewarna, GMO dengan gula putih. Okey. Dan pati delima ini diproses ataupun diproses daripada buah dia, biji kulit empulo keseluruhan dia. Ini dia. Biji kulit dan empulo diproses keseluruhan tu dijadikan pati. Nampak? Memang betul-betul pati, rasa masam, manis, kelat. Jangan risau. Nak sedap, bubur madu sikit. Tak bubur madu pun dah okey. Rasa masam, manis, kelat tu kan orang suka kan. Jadi anda tak perlu takut. Tak rasa pahit pun. Okey, kelat sikit-sikit je. Okey, bila kita gabung, dia sangat dapat perubahan ketara dan kita boleh nampak rasa perbezaan dia. Dan yang ketiga, digalakkan ambil cukatin. Kenapa Kak Izzah juga galak ambil cukatin ni? Okey, sebab cukatin ni Kak Izzah cakap tadi, dia orang yang masalah uric acid, insya-Allah bila dia amalkan cukatin, dia boleh menetralkan uric acid. Boleh menetralkan uric acid. So uric acid ni tak bagusnya, nanti dia akan efek pada buah pinggang kita. Jadi dia boleh menetralkan uric acid. Jadi orang yang masalah gout digalak-galakkan ambil cukatin, sendi, saraf, uric acid mesti kena ambil. Sebab uric acid kalau biarkan dia lebih teruk dia akan mengganggu banyak organ. So bila kita makan cukatin ni, insya-Allah selepas makan dia akan membantu pembuangan kita lebih lancar, buang toksin, buang racun, bersihkan usus kita, buang masalah. Sebenarnya ginjal-ginjal kita ni dah berkarat, dia penuh dengan lemak-lemak, minyak-minyak, berlumut-lumut. Kalau kita nampak kan, kita pun takut rasanya. Kita bayangkan kolon perut kita tu, usus perut kita tu seperti sinki rumah kita. Bayangkan, umpama sinki tu perut kita lah, kita basuh setiap hari, kita buat itu setiap hari. Ikan pun basuh kat situ, ayam basuh kat situ, daging basuh kat situ, makanan kotor buang kat situ, macam-macam kita buat. Bayangkan kat situ, dah berlumut. So apabila kita tuang kelorok, bersih tak? Bersih amat sangat, Masya Allah kan.
Jadi umpama bukanlah cukatin ni klorok, tak. Maksudnya cukatin ni dia boleh menetralkan uric acid, dia akan buat pembersihan pada usus dan kolon kita. Jadi rasanya tak masam sangat dan tak, sifat dia tak panas. Jadi tak panas dan tak tajam. Jadi orang gastrik pun boleh minum ataupun ambil cukatin, tapi selepas makan dicampur dengan madu kita galakkan. Bagus. Okey, kalau kita tengok cukatin Oliha ni, dia ada mother. Mother ni adalah ibu cukatin. Ibu cukatin. Cukatin ni sebenarnya dia ada ibu bila dia buat pemeraman selama 8 bulan. Maksudnya boleh minum lah, maksudnya tak boleh lebih lama sangat, nanti dia akan jadi alkohol kan. Jadi mengambil dengan pinggir air yang betul. Dan cukatin Oliha ni daripada Turki. Memang buah-buah tin dia memang segar. Kak Izzah pernah pergi kilang buah tin di Turki, dan Kak Izzah pernah tengok macam mana dia orang proses, dia orang bersihkan buah tin sangat dahsyat, sangat bagus, terpegun sebab kita takut buah tin tu dipenuhi dengan bakteria. So cara proses dia tu kita boleh tengok dia nyahkan bakteria, sangat best. Jadi cukatin ataupun buah tin Oliha ni sangat bersih, sangat bagus, sangat berkualiti. Cuma Kak Izzah nak beritahu sebenarnya nak dapat buah tin yang berkualiti adalah bukan yang putih melepak tu. Yang putih melepak tu dia dah bleach dah. Buah tin yang bagus, yang segar tu adalah yang separa segar tu, dia mesti ada gelap-gelap sikit. Dia ada hitam-hitam sikit. Dia macam tak lawa. Dia macam nampak macam buruk-buruk, tapi sebenarnya itu yang bagus. Tetapi kalau anda nampak buah tin yang putih melepak, yang lawa tu, dia comel tu, itu adalah buah tin yang dah di bleach. Jadi kita makan produk yang dah di bleach, maksudnya dia macam bleach ni macam klorok lah. Dia dah buang dah zat-zat yang ada dekat buah tin tu. Itu yang kita takut. Jadi kena hati-hati apabila nak cari buah tin. Oliha dulu ada jual buah tin, tetapi disebabkan kita nak jaga kualiti, bila kita ada sekarang ni susah sikit nak dapat. Jadi insyaAllah mungkin akan datang akan ada lagi buah tin ya. Okey, Kak Izzah galakkan. Dan juga yang sebut mana tadilah Kak Izzah cakap, kita galakkan kalau ada masalah kencemanan, darah tinggi, kolesterol, insyaAllah amalkan produk yang organik, natural dan alami ni, anda akan boleh rasa badan anda sihat, segar dan bertenaga. Bangun pagi tak letih, tak lesu dan tak rasa mengantuk. Bila toksin terlalu banyak dalam badan kita, kita cepat letih, mengantuk dan kita asyik nak tidur saja. Bangun pagi pun kita lihat sebab apa? Toksin penuh kan. Jadi kalau anda ada masalah Kak Izzah cakap tu, ambillah minyak zaitun 2 kali sehari, pati delima tu 2 kali sehari, ataupun 3 kali sehari. Serbuk kayu mani ni 1 hari sekali sahaja, tak boleh lebih. Dan cukatin ambillah setiap kali selepas makan. Jadi anda boleh rasa khasiat dan Kak Izzah rasa anda mesti berpuas hati sebab anda akan rasa badan bertenaga, tak lesu. Okey, hanya setakat tu untuk hari ni Kak Izzah nak share. Semoga sedikit ilmu Kak Izzah share ni dapat memberi manfaat kepada semua. Okey, insyaAllah setiap hari Kak Izzah akan buat live. Tapi buat masa sekarang Kak Izzah tak boleh nak cakap setiap pukul berapa, sebab Kak Izzah sekarang ni terikat pada belajar. Jadi belajar ni kadang-kadang pagi sampai pukul 5 petang, malam pun ada kelas lagi, kadang-kadang pagi sampai tengah hari saja. Jadi Kak Izzah tak tentu masa, kena tengok jadual. So insyaAllah, tapi yang Kak Izzah boleh janjikan, boleh pastikan insyaAllah setiap hari Kak Izzah akan buat live dan memberi info-info. Kak Izzah nak bagi semua orang sihat, semua orang ceria selalu, semua orang awet muda, semua orang boleh ke sana ke sini. Kita, anak kita, family kita sihat dan kita lebih jauh daripada masalah COVID. Kita nak kuatkan imuniti kita dengan cara kita amalkan produk makanan sunnah, dengan cara kita kuatkan sistem imuniti kita, sistem pernafasan kita nak kuatkan. Itulah niat Kak Izzah nak share kepada anda semua. Kak Izzah nak bantu siapa-siapa yang ada masalah, boleh tanya Kak Izzah atau boleh hubungi Kak Izzah di nombor telefon
019 464 0167. Sebab apa? Kalau semua orang sihat, insya-Allah COVID pun tak ada. Betul tak? Jadi kalau semua orang sihat, alhamdulillah kita berbagai kerja kita boleh buat. Okey. Sebab kalau kita dah sakit, kita akan menyusah semua orang. Okey. Bila kita menyusah semua orang dan kadang-kadang baru-baru sakit, okey lagilah orang apa? Orang tak kisah sangat, tapi dah bertahun-tahun sakit, kita akan menyusahkan orang dan orang akan rasa jemu nak jaga kita. Bila jemu nak jaga kita, kita rasa kecewa, kita rasa macam putus asa, kita rasa macam kita tersisih, kita rasa orang tak ambil berat tentang kita, kita rasa orang seronok-seronok, kita tak seronok, kita stres, kita tension. Bila kita tension, masalah akan jadi macam-macam dan masalah mental kita. Jadi membahayakan pada diri kita dan keluarga kita. Okey, jadi kita harus siap, kita harus melawan untuk kebaikan kita dan family kita. Okey. Jadi anda kalau ada dekat rumah, tolong amalkan minyak zaitun, cuka tin, pati delima dan serbuk kayu manis. Kalau anak nak makan OP pun tak ada masalah. Kita cakap OP tu 60 kali ganda khasiat dia. Power sangat, superfood. Okey. Hanya setakat itu saja untuk hari ini. Saya doakan semua sihat-sihat selalu menjalani aktiviti harian. So jika salah silap, saya minta maaf, minta ampun. Kesilapan itu semua datang daripada kita sendiri, yang baik itu semua datang daripada Allah SWT. Okey, salah silap minta ampun ya. Kita jumpa lagi esok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.